Okay, sebelum kita lanjutkan insya-Allah, ada soalan tak? Yang kakak? Okey. Sekejap Okey, tadi kita sekejap. Assalamualaikum, testing. Okey, kita berhenti sampai ayat 16 tadi, tak apa kita ulang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah. Boleh tak minta orang lelaki pergi ke depan sebab perempuan tak yang nama datang dia tak boleh nak masuk. Kalau ada tempat kosong ni. Jom. Kalau tak biar perempuan duduk sini kan? Boleh saja, tak masalah. Kalau tak lelaki ke depan saya tak apa, saya liberal. Astagfirullah, rekod dia, ya Allah. Tiku kena chop nanti. Okey, tadi kita berhenti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, ulaikal ladzi nashtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang menukar kesesatan bil huda dengan petunjuk. Dia dapat petunjuk, dia tak nak, dia nak kesesatan. Dia dapat mutiara, dia tak nak, dia nak perak je. Dia nak benda yang biasa-biasa saja. Sebab apa? Dia nampak benda tu di depan mata. Itu sifat manusia. Manusia nak benda yang cepat. Manusia tak nak benda yang lambat. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tak beruntunglah perniagaan mereka dan tidaklah mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kenapa Allah guna perkataan tijaratuhum? Sebab mereka ni yang berada di Madinah ni peniaga kan. Mereka peniaga. So Allah bercakap dalam bahasa mereka. Itu Allah SWT. Kalau di Mekah sebenarnya, kalau kita ulama balaghah, perkataan balaghah di Mekah sebenarnya lagi hebat. Ayat-ayat di Madinah, di Mekah lagi banyak perkataan-perkataan yang susah kita nak faham. Sebab apa? Mereka adalah pakar bahasa. Tapi di Madinah bahasa dia bukan masih lagi hebat, tapi dilonggarkan sikit supaya orang mudah nak faham. Itu sifat dia manusia. Kita ulama' lain, ulama' dia tulis macam-macam metodologi, dia cakap macam-macam, kadang-kadang kita pun tak faham. Tapi beza dengan pendakwah, guru, dia kena simplify apa yang dia dah baca. Kalau dia pun cakap ni dia pun cakap bahasa yang kita tak faham, alien lagi tinggal saya dan Hasif saja. Sebab Hasif dia setia dengan saya. My brother. Okay. Alright. So jadi bila cakap pada mereka ni, Allah cakap lah, kamu ni kan peniaga kan, jadi peniaga nak untung. So you want a short term punya untung ke atau nak long term? So of course kalau orang yang businessman yang betul-betul usahawan, patutnya dia nak long term lah, bukan yang short termnya. Jadi Allah ajar kita keuntungan yang sebenar adalah nanti di akhirat sana. Wallahu a'lam. Habis ayat 16. Okey, kita pergi ayat 17. Ini interesting sedikit. Kalau kata Said Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Fi Zilal Quran, dia kata macam ada drama sikit kan ni. Kalau kita tengok ayat Quran ni, ada macam lagi Allah cakap ada kilat, ada guru. So seolah-olah kita melambangkan, Allah nak tunjuk kita betapa huru-haranya perasaan orang munafik ni. Ni kita tengok, kalau kita berjalan, kita baca Quran, seolah-olah benda tu berlaku di depan mata. So Allah buat perumpamaan supaya manusia boleh faham, supaya manusia rasa interesting nak baca. Allah kata apa? Masaluhum kamathalil ladzi istawqa qadanara. Perumpamaan mereka orang munafik ni yang dalam kemunafikan ini, kamathali, seperti perumpamaan semisal pada orang yang istawqada nara, orang yang menyalakan api. So orang nyalakan api apa jadi? Orang zaman dulu nyalakan api untuk apa? Untuk nampak jalan. Kot-kot ada duri tengah jalan ke? Kot-kot ada paku ke? Zaman dulu duri ke apa semua? Kot-kot ada longkang tu jatuh dalam parit ke? So kena nyalakan api. Itu umpama dia. Kenapa Allah kata mereka ni umpama yang menyalakan api? Sebab mereka dah dapat cahaya hidayah tu.
Hidayah tu diumpamakan dengan nur tu api. Dah dapat dah, terang dah hati dia. Nabi ada depan mata dia. Sebab tu ada orang kata, aku bukan tak nak beriman, tapi kalaulah Nabi, aku jumpa Nabi, aku hidup zaman Nabi, mungkin aku beriman. Belum tentu. Belum tentu. Kita hidup sesuai dengan zaman kita. Kita tak jumpa Nabi pun tak apa, kita beriman juga dengan Nabi. Sebab apa? Sebab orang yang dah jumpa Nabi pun tentang Nabi, berperang dengan Nabi. Belum tentu kita jumpa Nabi kita jadi beriman. Apa yang dah ada sekarang, kita beriman sungguh-sungguh. Esok ke akhirat kita jumpa dia, minum telaga Kausar dia, insyaAllah. Amin. So masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara. So umpama orang munafik ni orang yang menyalakan api dalam kegelapan lah. Bukan nak bakar ni, nak tengok jalan ubur kan. Dia jalan. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Kenapa? Ketika api tu terang kat sekelilingnya, tiba-tiba Allah cabut. Allah lenyapkan, zahab, hilang, pergi. Binurihim. Dia cahaya tu hilang. Hilang dia. Bila hilang, dia tak mampu nak jalan. Dia tak boleh tengok. Kita orang Islam kalau cahaya hilang, nak buat macam ni? Tak apalah, apa yang ada, kita duduk sekejap, relax kejap, zikir ke apa semua, tenang sekejap, tidur kejap ke. Bila ada cahaya, kita jalan. Ada cahaya, kita tengok dah awal-awal mana lubangnya, mana ni. Tapi orang munafik bila hilang, tak tahu apa nak buat dah. So Allah bayangkan dia dalam keadaan terbinga-binga, mana cahaya. Itulah nanti keadaan mereka di akhirat. Bila dalam Al-Quran diceritakan bahawa mereka berjalan, ada orang Islam kat depan, dia nak tumpang cahaya tu. Ibn Katsir dia cerita, dalam tumpang cahaya tu, kemudian apa? Cahaya tak ada kau. Allah hilangkan cahaya. Sebab apa? Di dunia dia tak nak ikut Allah. Tu umpama dia. So apabila bilang cahaya, Allah zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan Allah biarkan dia dalam kegelapan la yubsirun. Tengok perkataan zulumat. Zulumat maksudnya apa? Bukan kegelapan sebenarnya. Kegelapan. Dia jamak, dia plural. Bukan sekadar kegelapan. Dia kegelapan. Fi zulumat, jamak plural. La yubsirun. Kenapa dalam kegelapan? Melambangkan apa? Kesesatan dia tu banyak. Kat sini akidah dia, amalan dia, semuanya dari segala segi. Dari segi misi di dalam dunia, dia tak tahu apa nak buat. Apa saja dia dalam kegelapan. Ibaratkan begini, dia duduk dalam cuaca yang gelap, awan yang tebal, hujan pula dalam waktu malam. Dia duduk pula kat dalam mana? Dalam laut, nyelam. Lapisan-lapisan laut tu bertambah gelap dan gelap. Itulah Allah umpamakan orang munafik. Dia duduk dalam zulumat. Fi zulumat la yubsirun. Dia tak dapat melihat. Kalaulah ni ada seorang ulama di Indonesia, Ustaz Indonesia, dia MM Qurash Shihab, kalau tak silap nama dia. Dia kata, even dalam tafsir Ibn Katsir pun dia cakap benda yang sama. Apabila api dipadamkan, apa yang tinggal? Asap lah ni kan. Tinggal tu je, bara, asap. Tu bertambah lagi dia punya apa? Dia punya otak dia tinggal hanya asap. Disuruh dalam keadaan adanya bau-bau gas apa benda tu semua, bau racun apa, duduk kat otak dia kat sana. Ibn Katsir pun kata benda yang sama. Tinggal asap saja. Tak ada guna untuk dia. Right? So Allah bilangkan dia, Allah biarkan cahaya mereka, biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, mereka tak dapat melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli tu apa? Pekak. Bukmun bisu. Umyun buta. Fahum la yarji'un. Ayat 18. Okey, kita tengok sikit-sikit. Apabila dia buta, Allah buat apa mula-mula? Allah pekakkan dia. Okey, kalaulah manusia ni pekak sahaja, dia masih boleh tengok. Lagi dia boleh buat apa? Dia boleh dalam ni. Dia masih boleh cakap. Biasanya orang kalau pekat dia bisu sekali kan. Tapi katalah macam ni. Alright. Situasinya dia jalan dalam gelap. Dia terpisah dengan kawan dia. Malangnya dia apa? Pekak. Tak dengar kawan-kawan dia panggil Ahmad. Tak dengar. Tapi at least dia boleh ask for help.
tolong, ataupun still dia boleh cari kebenaran dengan apa? Dengan bertanya. So orang boleh tulis kat dia, kan, boleh ajar dia, sebab dia apa? Pekak saja. Kalau situasi kedua dia apa? Dia ada salah satu je, dia tak pekat, dia buta je. Lagilah ramai orang buta boleh pakai braille. Buta pun boleh cakap. Ataupun dia memang pekak, orang panggil still dia boleh minta tolong. Dia macam tu. Kalau dia pekak pun dia still boleh cakap, tolong. Orang nampak dah dia. Tapi bila Allah buat apa? Summun, bukmun, umyun, semua sekali lengkap package, tak adalah, habis dah apa dia punya medium dia untuk cari kebenaran. Itu Allah bayangkan, sangat dahsyat. Allah kata apa? Mereka pekak, mereka bisu, mereka buta. Fahum la yarji'un. Mereka tak dapat kembali. Kerana apa mereka tak dapat kembali? Kerana mereka sendiri yang refuse untuk kembali. Hidayah ni kita minta sebenarnya ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ke Allah. Aku tak layak Allah, tak ada siapa yang layak. Ini bukan soal kita layak tak layak, soalnya kita memang diperintahkan untuk memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah SWT, supaya kita boleh kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang. Okey. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa baqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Ataupun kata apa, Allah kata apa? Atau seperti hujan lebat. Hujan sangat lebat. Bila lebat apa? Awan akan tebal. Minas sama. Fihi, padanya ada apa? Kegelapan. Bukan zulumat saja, bukan dia kegelapan saja, ada kegelapan. Dah gelap. Hati dah gelap dah. Sudah tak boleh nak terima kebenaran. Tiba-tiba apa jadi lagi? Wara'dun. Ada bunyi guruh pula. Bunyi guruh pula. Wabarkud, ada kilat. Ada kilat ni macam apa? Macam ada kebenaran tu sama-sama. Macam nak dapat dah Al-Quran. Macam nak dapat dah cahaya hidayah. Dengar pun Nabi cakap, tapi tak dapat nak terima. Kemudian mereka buat apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Dia masukkan jari-jari dekat dalam apa? Dalam telinga dia. Sebab apa? Sebab suara petir, sebab takutkan kepada kematian. Dan saya cakap awal-awal tadi, dia kata orang munafik apa masalah dia? Dia takut nak buat perubahan. Dia takut nak buat perubahan. So apa saja wahyu ni, bunyi guruh ni sebenarnya, bunyi guruh ni kalau bagi orang beriman, kata Yusuf, kata Hamka dalam subjek Al-Zahar, dia kata orang kalau dengar guruh happy. Petani kan, zaman dulu kan petani, bila dengar guruh dia buat apa? Ni hujan nak turun. Bila hujan turun ada tanaman, bukan musim kemarau. Tapi untuk orang munafik ni, dia dengar Quran, dia rasa macam kenapa Allah nak salahkan aku? Kenapa Allah nak blame aku? Kenapa semua aku? Dia jadi macam tu. So dia rasa macam tu. Apa dia buat? Dia tutup telinga dia sebab dia takutkan kepada kematian. Hazaral maut. Dia takutkan kepada apa saja wahyu yang diberitahu kepada dia. Sebab apa? Nanti pun dalam surah-surah yang lain, termasuk munafikun, semua akan membuka apa saja pekung mereka. Mereka tak mampu bersembunyi lagi. So wallahu muhitum bil kafirin. Inilah ayat ni lah, ayat 19 yang kita tahu bahawa orang munafik ni sebenarnya adalah orang kafir juga. Itulah Allah kata bahawa wallahu muhitum bil kafirin. Allah tu berada di sekeliling, meliputi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sentiasa tahu apa saja gerak-geri dia. Sama ada dalam hati dia, dalam perbuatan dia, dalam apa saja kerja dia. Allah tahu rancang buruk dia, apa saja strategi dia untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Allah tahu. Akhirnya mereka sendiri yang hidup dalam ketakutan. Sekejap-sekejap rasa macam nak beriman, pergi kat sahabat, rasa tenang. Balik jumpa kat syaitan dia rasa macam kena hasut balik. Mereka ni orang kata tak ada pendirian lah. Orang yang tidak ada pendirian. So Allah meliputi orang kafir ni sebab mereka sendiri memilih untuk mereka jadi orang yang kafir, orang yang menentang Allah. So yakadul barku yakhtafu absarahum. Kata Allah lagi, hampir saja kilat itu sambar penglihatan mereka. Maksudnya terus mereka tak dapat melihat. Hampir-hampir saja Allah tutup terus, langsung tak boleh tengok. Ini ayat ni kata ulama, kata kalau hampir di sini maksudnya seolah-olah Allah masih nak bagi peluang lah.
Bila kita baca ayat Quran ni, Allah ni bukan saja-saja nak cakap ni, bukan maksudnya kalau orang munafik masuk dia dengar, ada juga yang kembali kepada Allah kalau dia nak. Sebab Allah kata apa? Yakadul barku, hampir je kilat tu nak sambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi, dan setiap kali sinar kilat tu menyari terhadap mereka, mereka jalan. Wa idza auslama alaihim qamu, apabila datangnya cahaya ni, mereka jalan lah. Mereka semayang, mereka dapat semangat sikit hari tu, mereka semayang, mereka puasa, mereka buat. Bila dia duduk kat kawan-kawan dia, start balik buat benda jahat, start lagi minum arak, start lagi dia nak perancang benda yang jahat-jahat. Sebab apa? Ada syaitan. Ada orang yang menghasut dia. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim, dan kalaulah Allah nak, Allah akan hilangkan terus pendengaran dan penglihatan mereka. Ini Allah ancam. Sama ada Allah ancam dengan betul-betul, Allah hilangkan je lah penglihatan dengan pendengaran, no use. Apa guna? Ada fizikal pun tak pakai untuk benda yang baik, apa guna? Baik Allah hilangkan saja. Ataupun Allah ancam dengan yang lebih teruk sebenarnya. Apa tu? Allah hilangkan dia daripada mendengar kemanisan iman tu. Dia dengar Quran, dia dengar hadis, dia rasa macam orang beliti je. Dia rasa dia tak rasa benda tu bagus, dia rasa benda tu baik pun. Jadi Allah boleh buat, tapi Allah kata kalau Allah nak. Maksudnya Allah buat tak sedemikian kepada setengah orang, Allah buat kepada setengah orang yang lain Allah tak buat, berdasarkan apa yang ada dalam jantung dia, dalam hati dia. Sebab tu kita jangan pernah orang kata berputus asa dengan Allah SWT. Kita sentiasa orang kata buka diri kita untuk Allah SWT, maka Allah akan buka diri dia, buka peluang dia untuk kita. Bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah nak, Allah akan hilang. Dan of course dia akan berlaku seperti saya kata tadi, di akhirat kelak lah. Di akhirat kelak nanti Allah hilangkan cahaya mereka. Bahkan mereka bangkit dalam keadaan buta pun kan. Setengah kan bangkit dalam keadaan buta. Dia kata, kenapa dulu aku melihat? Sebabkan Allah tinggalkan dia. Allah tak nak melihat mereka. Sepatutnya orang kata dalam apa kita punya nikmat yang paling besar ialah akhirat kelak, ialah melihat wajah Allah. Semua ahli sunnah wal jamaah bersepakat kita boleh melihat Allah kelak di akhirat. Wallahu a'lam bagaimana itu rahsia di akhirat kelak, di syurga kelak. Tapi mereka tak mampu, mereka bangkit dalam keadaan buta, dan bahkan mereka tidak mendengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Allah boleh buat. Kalau Allah nak buat, dua-dua pun boleh. Hilangkan mata, hilangkan telinga, hidayah apa semua tak dapat pun boleh. Atau Allah nak buat yang teruk mata dan telinga saja, atau lebih teruk hilangnya hidayah semuanya. Allah ancam. Sebab kita ni di bawah kekuasaan Allah. Kita ni hanya hamba yang berkuasa penuh kepada kita, ya Allah SWT. Kita tak perlu persoalkan kenapa Allah berkuasa penuh, sebab dia yang buat kita. Kita ada mak ayah, semua ada mak ayah. Pernah ada mak ayah atau masih ada mak ayah, semua orang ada. Mak ayah suruh kita sekolah. Kenapa kita sekolah? Sebab mak ayah yang bagi kita duit. Adakah orang bangun pada, saya pernah cerita dalam kelas, adakah orang lahir-lahir kata, mak nak pergi sekolah? Tak ada. Dia minta susu je, dia nangis tak susu. Tak ada orang nak buat macam tu. Tapi kenapa kita ikut? Sebab mak ayah paksa. Sebab kita tahu dia berkuasa untuk kawal perut kita. Makanan kita semuanya mak yang ayah supply. Faham kan? Father mother. Itu Allah. Allah give everything. Kalau kita terhutang budi dengan mak ayah kita, Allah lah yang paling kita kena terhutang budi. Itu paling penting. Sebab kita tahu, sebab Allah tu atas setiap sesuatu dia Dia maha kuasa. Bila Allah dah cerita macam tu, Allah dah bagi tahu aku dia maha kuasa. Tadi ada bunyi macam garang sikit, ada bunyi macam marah sikit, ada ancaman sikit, kemudian Allah ubah dengan lembut. So sifat Allah. Kita tak, kadang manusia habis mama macam tak ada esok dah untuk dia. There is no tomorrow for you. Kafir dah ni. Habis dah. Expel. Buang semua. Buang sekolah apa semua habis. Buang universiti. Tak ada harapan ada. Kena ban lagi. Universiti ni pun tahu. Lecturer borak habis semua, tak lagi mana-mana. Lala dia jual kacang putih. Lecturer juga yang beli nanti. Tak, saya tak anti lecturer. Saya kebaik dengan lecturer. Okay. Allah ubah pattern. Allah kata, ya ayuhan nas. Tadi kan munafik lah apa semua, kafir lah apa, innal ladzina kafaru. Tiba-tiba Allah ubah dia method. Allah kata, wahai manusia. Panggil lembut tak? Lembut. Dah marah, dah habis dah lecture dah.
Dah puas lecture dah, Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah apa? Sembahlah Tuhan kamu. Lembut tak kalau kata Tuhan kamu? Lembut. Bukan kata sembahlah Tuhan Muhammad, sembahlah Tuhan dia. Orang tu ego, tak naklah sembah Tuhan dia, aku nak sembah Tuhan aku. Sembahlah Tuhan kalian, Tuhan kamu. Wahai apa pun bangsa kau, warna kulit kau, sembahlah Tuhan kamu. Ubudu, perhambakanlah diri kepada Tuhan kamu. Kita ni apa, slave, dia ni master. Semua Allah bukan cakap ke orang Islam, Allah jemput semua sekali. Whatever religion are you, please sembah Allah. Kembali kepada Allah SWT. Sebab apa? Allazi khalaqakum, aku yang telah cipta kamu. Kemudian Allah tambah lagi, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Asal tadi kan kita ada cerita pasal takwa. Tak panjang lebar, dah marah, dah leceh. Mak kita samalah, marah. Lepas tu dia juga belanja kita makan. Kadang-kadang dia bawa tempat sedap-sedap sebab dia nak leceh kita. Zaman sekolah-sekolah kan. Akhirnya apa? Surah Al-Baqarah ni last sekali dia punya konsep dia apa sebenarnya, nak apa? Takwa. Ni fokus kita. Puasa ke, haji ke, kahwin ke, apa, everything ke, apa, perang ke, apa, last sekali apa? Ni je fokus dia. Takwa. Besar. Main picture dia apa, dia asal sebenarnya adalah takwa. Agar kamu bertakwa. Kenapa Allah mention orang sebelum kamu? Sebab biasanya orang-orang akan terhutang budi dan dia membanggakan orang-orang sebelum dia. Aku keturunan ni, aku keturunan Mak Kilau, aku keturunan Tok Bahman. Dan kau apa? Aku nak pergi bunuh tikus pun takut. Tapi aku keturunan dia. Kita suka membanggakan. Orang Islam pernah buat macam ni, orang Islam pernah buat macam tu. Kita pernah menguasai empire dunia. Kamu pernah menguasai apa? Saya pernah menguasai TV saya. Jadi itu orang suka banggakan. Yahudi suka cerita, you know, Musa, tahu tak Isa? Isa dia tak tiba. Tahu tak Musa? Tahu tak Ibrahim? Tahu tak Yakub? Oh, mereka orang-orang yang soleh. Kamu atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum, kan? Allah kata kan, kenapa kau suruh orang buat kebaikan sedangkan kau melupakan diri kau sendiri? So Allah kata, aku yang cipta kau dan orang-orang yang sebelum kalian. Kalian terhutang budi kan? Dapat harta dari siapa? Waris harta apa? Kalau tak nak cakap ni, kalau keturunan yang kaya-kaya ni ataupun kerabat-kerabat apa, dia dapat harta dari siapa? Daripada orang sebelum dia. So kalau kau terhutang budi, aku tak biar kau merempat lahir dalam keluarga miskin. Sepatutnya Allah lebih-lebih lagi kamu kena terhutang budi. Tu cara Allah main dengan manusia. Kadang-kadang kita tengok orang nasihat kan, ada je orang yang alim ulama, cucu cicit dia tak berjadi. So datang, lah, kau kan keturunan yang baik-baik. Orang akan explain, bapak kamu ni, ayah kamu ni, datuk kamu macam ni. Asal dia mula rasa tersentuh. Sebab apa? Orang tu iktiraf keturunan dia. So Allah cakap, aku iktiraf keturunan kau. So nanti Allah akan panggil ya Bani Israel, sebab aku iktiraf keturunan kau. So kau nak jadi orang yang baik tak? Ikut yang ni, ikut keturunan yang baik tu. Jangan ikut tauhid, jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis. Itu keturunan tak baik. Ikut keturunan yang baik tu, Ibrahim tu semua. Ikut yang itu. So Allah kata apa? Wahai manusia, sembahlah aku, kerana akulah yang menjadikan engkau dan orang-orang sebelum kau. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah cakap lagi, Allah ungkit pula. Bila Allah dah cerita, Allah dah jadikan kamu, Allah jadikan kalian, bagi mata, bagi telinga semua. Allah kata apa? Allah kata apa? Allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa binaa. Dialah yakni Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi terhampar. Biasanya orang bila kita pasal terhampar ni, dia akan fikir satu je, bumi ni bulat ke flat ke apa semua macam-macam. Tak apalah, saya tak nak bincang pasal itu. Yang kita penting, yang kita tahu, memang bumi itu dijadikan untuk sesuai untuk kita. Whatever is it, apa pun kita dah lahir di muka bumi ni, Allah mudahkan kita berjalan, Allah mudahkan binatang ternak kita makan. Saya tak ada binatang ternak. Yang kau makan hamburger tu apa? Orang lain yang ternak. Kita rasa saya tak terkesan lah dengan ayat-ayat binatang ternak ni. Yelah, kita kena keluar duit je, tu orang jaga tu. Sebenarnya kita ada kesan, kita dan orang lain ada kesan. Kita berhubung dengan semua orang.
Allah kata pasal binatang ternak, walaupun kita tak jaga, nak jaga macam mana? Duduk kat flat, saya duduk kat flat dia. Duduk kat bela kambing kat sini, dia jalan langgar pula kan kita kat situ. Mati kambing tu arwah dia. Tapi ada orang yang jaga. Ada orang yang jaga dan dia ubahlah jadi burger ke apa semua, steak ke apa semua. Dan untuk apa? Supaya mudahkan. Allah jadikan bumi ni mudah kita bergerak, mudah untuk binatang-binatang ternak ni berjalan. Akhirnya semua masuk dalam perut kita. Senang je. Lepas tu keluar flash. Habis cerita. Allazi ja'ala lakumul ardha firasham was sama'. Allah jadikan langit apa? Binaa sebagai atap. Untuk apa langit ni? Wa anzala minas sama'i ma. Dan dia telah menurunkan langit tu hujan. Kita kalau turun hujan, Allah hujan lah. Tapi bila tak ada air, kita komplain pula tak ada air. Kalau saya jadi Tuhan, saya confused. Sebab tu saya bukan Tuhan. Kau nak hujan ke tak nak hujan? Kau nak air tak? Nak air. Teman datang air ke tak ada hujan? Tapi tak pernah keluar pula nak main bola. Sudah. Confuse saya. Sebab tu tak layak. So Allah kata apa? Dialah Allah yang menjadikan kamu bumi, hamparan, langit, ada binaan, ada atap. Kemudian dia turunkan hujan. Kalau ulama moden macam Said Qutb, dia tafsirkan ada atmosfera apa semualah, lindungi kita daripada lembaran sinar matahari. Kan, kalau langit dia banyak lagi tugas-tugas yang lain yang Allah jadikan. Sebab tu kita tengok juga kepada tafsiran yang lama, kita tengok juga pada tafsiran-tafsiran moden ni. Dia akan lebih berkembang dan berkembang selagi mana dia tak melawan, dia tak berkeluar daripada yang sepatutnya lah, tak langgar ketentuan Allah, tak melampaui batas. Fa akhraja bihi minas samarati rizqa lakum. Dan Allah telah mengeluarkan dengan air itu buah-buahan dan rezeki bagimu. Kalau untuk orang yang lihat lebih dalam, dia bukan setakat nampak buah-buahan untuk kita makan, dia nampak nanti itulah sebenarnya tanda bahawa kita nanti akan dibangkitkan kembali. Dia ada tadabbur, dia ada tafakkur lagi, dia fikir lagi di dalam lagi. Oh, kita pun esok akan tumbuh macam daripada kubur, kita akan keluar dan kita akan berjalan ke padang mahsyar. Itu lebih dalam daripada itu. Tapi kalau setakat biasa, average, at least dia tahulah ada Allah untuk keluarkan buah-buahan. Tu zaman dulu makan buah-buahan. Zaman sekarang pun orang makan buah-buahan. Kan? Rojak buah lah apa, at least. Jambu lah apa. Kan? Yang nafsu besar dia makan lebih besar lagi. Alright. Tak ada buah. Itu tahun baru Cina baru lepas. Tak ke orang Melayu pun beli satu kotak, dua kotak. Rumah saya ada sekotak. Limau. Betul tak? So masih lagi relevan. Minas samarati rizqan lakum. Ada buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan Allah tu sekutu-sekutu bagimu padahal kamu mengetahui. Sekutu-sekutu ni bukan maksudnya kita sembah berhala je. Kadang-kadang kita orang Islam, minta maaf cakap, saya terpaksa cakap, kadang-kadang kita bela kat rumah. Contoh kita bela ikan puyuh kat rumah. Ikan puyuh masalah tak bang? Tak ada masalah. Belalah. Nak bela ikan puyuh, ikan jos ke, ikan paus, bela. Tapi itikad di belakang tu, kadang-kadang di kampung-kampung masih lagi kata apa? Oh, ni untuk jaga rumah. Jaga untuk apa? Untuk daripada kena pukau. Dia kata ada pula balas kat saya bila saya cakap dalam satu kuliah, ada abang ni cakap lagi. Tapi bukan, dia kata sebab ikan puyuh tak tidur malam. Dia berjaga, dia boleh jaga rumah. Allah tidur tak? Allah tak tidur, tak mengantuk. Apa dia buat? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah tu tandingan. Kalau ikan puyuh tak tidur, dia tak tidur lah. Apa faedah dia? Yang itu. Kadang-kadang syirik yang kecil-kecil. Itu Ustaz Azhar Idrus dia pernah cakap, nasib baik dia tak suruh kita bela ikan paus. Kalau tidak, semua rumah kita ada ikan paus. Kenapa ni dia boleh jaga rumah? Yang tu saya pun takut nak masuk. Pencuri pun takut nak masuk sebab dia besar. Terkejut. Aku ingat ikan puyuh. Bukan nak kata nak cari gaduh, tapi hakikatnya yang tersembunyi ni yang kita takutkan. Sebab kita semua beriman kepada Allah. Tak ada satu pun kita menentang Allah, tapi kita takut yang kecil-kecil ni yang akan khul kita, yang akan membuatkan kita tertahan besok di akhirat. Nauzubillahi minaz zalik. Semoga Allah lindungi kita semua. So Allah kata apa? Aku dah bagi semuanya. Janganlah kamu menjadikan Allah itu sebagai tandingan sedangkan kamu mengetahuinya. Bahkan tentulah Allah bagi tahu kepada orang-orang kafir ni yang memang menyembah selain daripada Allah SWT. Kadang-kadang dia sembah berhala tu pun tak mampu nak bagi dia makan. Kadang-kadang lalat tu datang kat dia. Ataupun kalau kita burung ekstrim lagi, dia berak lagi atas tu, tak ada pun nak beli apa-apa, tak ada nak halau pun. Kenapa dia sembah batu? Alah, orang Islam pun sembah Kaabah. Sudah. Tak apa, itu nanti bila kita sampai kat sana nanti. Alright.
Wa in kuntum fi ghaibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim bimislih. Dan kalaulah kamu berada dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, fatu bi suratim bimislih, datangkanlah satu surah yang serupa dengan Al-Quran, wada'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah penolong-penolong kamu daripada selain pada Allah, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini cabaran. Kata seorang orientalis, saya tak ingat nama dia, saya dah baca tapi saya tak ingat nama dia. Dia tak kata, ini orang yang cakap benda ni sama ada dia sombong atau dia gila. Sombong betul, yakin betul pada diri dia. Sama ada dia yakin sangat dengan diri dia sombong atau dia gila. Sabar. Ya, sampai sekarang pun orang tak boleh buat. Apabila turunnya ayat Quran tentang Abu Jahal kan, Abu Lahab. Abu Lahab tu patutnya masuk neraka kan. Apa Abu Lahab boleh buat? Patutnya masa tu juga patutnya dia masuk Islam. Dia boleh batalkan terus ayat Quran tu. Macam tu je. Tapi berlaku tak? Dia boleh pura-pura patutnya. Tak nak. Ego manusia. Takkan buat. Kat Mekah takkan berlaku. Tak batal. Kalau Allah cabar orang Madinah, maka orang Madinah buat. Sebab orang tahu kat Madinah ada munafik. Tapi kat Mekah Allah cabar. Allah cabar. Tapi di Madinah sebenarnya Allah cabar ni pun orang tak buat juga. Abu Lahab masih tak buat juga. Orang cuba lawan pun Allah kata panggillah siapa nak panggil jin ke, panggil syaitan ke, panggillah siapa pun, orang rabai ke siapa pun, cuma jangan ambil dari Quran je. Jangan minta Allah tolong. Sampai sekarang masih tak berlaku. Allah kata Allah yang menurunkan Quran dan Allah yang akan lindung, jaga dia. Sekarang apa lagi lah zaman kita dengan preserve by YouTube, preserve dengan CD apa semua dalam handphone. Dulu orang hafal, sekarang pun mesti orang hafal. Macam mana nak tipu? Bukan sikit-sikit sekarang kuliah tafsir dekat dalam YouTube semua. YouTube tu asal datang untuk apa? Media untuk hiburan. Facebook asal apa? Sosial. Akhirnya dia apa? Jadi tempat dakwah. Kamu merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Itu dia. Rasa macam nak beriman, rasa macam extra iman dah ini. Hari ini insya-Allah. In kuntum sadiqin, buatlah satu, tak dapat 10, buat satu ayat pun jadilah. Ayat paling pendek apa? Ayat je. Yang kata surah paling pendek ayat saja. Nun. Tapi tak jadi apa, kita pun tak faham. Ada dikatakan ada orang cuba buat. Saya tak ingat yang Umar Hantar dia cakap dia cuba buat, tapi dia cerita pasal lembu. Dia cerita pasal lembu ke pasal dia? Dia cerita sampai orang kata, apa benda? Orang kafir menggelak, apa benda kau cakap ni? Dia tak jadi. Sebab apa? Macam mana pun padahal mereka orang yang pakar balagh, tak berlaku sebab Allah dah jaga. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tak dapat buat, walan taf'alu, dan kamu pasti tak akan dapat buat, fattaqun nar, takutlah terhadap api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya manusia dan batu-batuan, wa'iddat lil kafirin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang yang menentang Allah SWT setelah apa? Setelah dapat kebenaran. Kata batu ni batu apa ni? Ada setengah dulu orang tafsirkan batu bahala lah apa semua kan. Wallahu a'lam mungkin. Tapi selalunya kalau dalam hadis kata orang yang disembah tu tak dipertanggungjawabkan. Yang menyembah tu kata Nabi Isa pun kena masuk dalam neraka lah. Sebab Nabi Isa pun disembah, dianggap sebagai anak Tuhan. So kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata ni batu-batu yang batu bakaran lah. Dia panggil apa? Batu api. Batu api lain. Batu arang. Allahu Akbar. Batu arang. Batu yang betul-betul membakar. Tapi ada juga ulama bincang, dimensionkan mengenai batu sebab mereka sembah batu. Nak bagi tahu batu tu bukan Tuhan. Batu tu jadi bahan bakaran. Ada batu yang akan jadi bahan bakaran. Bukan tak semestinya batu bahala tu, tapi batu lain. Nak bagi dia berfikir yang kau sembah tu bukan Tuhan. Allah buat dia jadi bahan bakaran ni. Tahu siapa? Kamu nanti. Itu cara bagi Allah bagi kita berfikir. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang ingkar. Tapi kalau mereka masuk Islam, hilang habis dosa dia semua. Kita pun tak dapat macam tu. Of course lah, kita dapat lah sebenarnya. Tapi dia dah bunuh orang kan zaman Nabi, perang-perang. Kita pun nak balas dendam balik lah. Tiba-tiba dia masuk la ilaha illallah, habis.
masuk geram gitu kan. Tak apalah, alhamdulillah. Okey, tapi sifat dalam Quran apabila Allah cerita pasal neraka, Allah mesti cerita pasal syurga. Tak munafil. Wallahu a'lam kalau ada, tapi selalunya kebanyakan kalau ada neraka mesti cerita syurga, kalau ada syurga mesti ada neraka. Apa tujuannya? Supaya bagi manusia tu harapan. Syurga untuk harapan, neraka untuk peringatan. Kalau syurga saja, maka manusia akan take for granted. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Ada manusia ni dia tertipu dengan rahmat Allah SWT. Dia tertipu, dia rasa Allah ni baik. Dia rasa ni Allah ni tak buat apa, tak apalah nanti aku taubat lah. Allah ni mesti minta ampun dengan kita. Kita kan orang Islam. Tapi dia sanggup tak dia masuk neraka walau saat. Tak sanggup. Jadi mesti ada harapan. Kalau dia cerita pasal peringatan neraka, Hamka kata neraka, di manakah syurganya? Dia duduk dalam ketakutan. Dia akan jadi hopeless, dia akan jadi macam asyik-asyik neraka. Apa aku dapat? Tak. Nak buat pun dia tak ada huratul iman, tidak ada kemanisan iman. So kena ada harapan, kena ada peringatan. Ada syurga, ada neraka supaya manusia hidup dalam keadaan penuh harapan, tapi dia berhati-hati. Dia tak kata Islam ustaz, tak ada masalah. Saya ajak Al-Baqarah, takkan Tuhan tak ajak, tak masuk saya juga. Kita minta lah, kita doa, tapi kita tak confident 100%. Kita kena ingat bahawa mesti ada syurga, mesti ada neraka. So Allah dah cerita pasal syurga, neraka, Allah cerita pasal neraka pula. Kata Allah, wa basyiril, firman Allah SWT dalam ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tengok tak? Nampak tak? Kalau nak masuk syurga, dia mesti ada gabungan dua. Apa dia? Iman. Mesti percaya. Plus amalan. Ada orang ada iman, tapi ini tak ada. Tak jadi. Saya percaya pada Allah, saya pada Rasul. Sebenarnya tak apa, malas. Nantilah. Tak apa, Allah baik, tapi saya ada iman, hati saya baik. Tak jadi. Ada orang ada amalan, ni ada, tapi iman tak ada. Ada tak orang bukan Islam yang baik hati? Ada tak? Ada. Lebih baik dari kita pun. Etis yang lebih baik dari kita pun ada. Good morning, very good morning. Kita datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pun kalau dia jawab, tak apa, dia jawab dalam hati je. Tapi ada kan? Tapi dia tak ada. Dia tak ada iman, maka amalan dia tertolak. Allah balas. Allah balas. Itu rahmat Allah. Kadang-kadang itu juga antara sebab dia masuk Islam. Sebab kebaikan dia. Jangan remehkan kebaikan. Ada orang yang Allah tengok dia bukan Islam, dia baik. Bila Allah kata, aku mesti nak tarik dia masuk. Sebab Allah bukan suka-suka nak bakar orang. Ingat Allah apa? Apa tu ya Allah? Yang bakar orang, Ghost Rider ke apa? So mesti ada iman, mesti ada amalan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dia beramal dengan amalan yang baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Oh, apa yang Allah nak cakap? Allah nak bagi tahu ada rumah. Kenapa Allah cerita pasal rumah ni? Rumah pula ada bawah dia sungai-sungai. Rumah paling mahal sekarang, rumah yang macam ni. Ya inilah, yang ada sungai-sungai, duduk kat tepi-tepi bukit, duduk tinggi-tinggi, ada mengalir-ngalir. Sekarang orang suka pergi aqua, bayar mahal tengok ikan sebelum berenang-berenang. Ya inilah rumah paling mahal. Ya inilah Allah bagi. Kenapa Allah bagi tahu kat sini? Kita tahu surah Al-Baqarah ni awal-awal turun, antaranya kebanyakannya, walaupun khilaf di kalangan ulama, banyak pendapat sebenarnya, tapi yang saya ambil ni antaranya ialah yang nak kata bahawa dia awal-awal dia diturunkan keseluruhannya di Madinah ialah sebab orang-orang ni yang sahabat Nabi dan Nabi terpaksa keluar daripada Mekah. Ada rumah sendiri tak? Tak ada. Terpaksa korbankan harta, terpaksa korbankan rumah. So Allah kata, rumah kau kat sini nanti.
Abu Hurairah, Nabi orang Madinah dia memang tak ada rumah pun, duduk kat masjid, duduk kat tepi-tepi tu kan. Jadi ini Allah kata rumah kau tinggalkan, you abandon your house, semua tak ada masalah. Allah kan ganti tajri min tahtiha anhar. Bagaimana tak tahu, kok jalan bawahan ni ada ikan keluar jerung. Wow. Kan kita tengok apa, kalau kita tengok yang cerita kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman kan, dia angkat kan sebab dia ingat air batu marwah. Dia tiba-tiba Jaws keluar macam tu. Ingat dah sampai rupanya dia tiba-tiba Jaws macam relax gurau jangan cemas tu kata-kata. Jadi Allah nak bagi tahu manusia dia biasanya dia nak rumah sebagi. Kemudian Allah kata lagi apa? Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha. Apa Allah kata pun, setiap kali mereka diberi rezeki dari syurga, daripada buah-buahan yang sebagai rezeki, mereka kata apa? Ini adalah rezeki yang diberikan kepada kami daripada sebelumnya, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Okey, tak apa, saya akan explain yang ni. Allah bagi apa? Buah-buahan. Buah-buahan yang maksudnya manusia dah ada rumah, takkan duduk saja si nak makan. Dua benda yang manusia nak. Manusia nak rumah, manusia nak makan. Manusia nak makan, manusia nak rumah. Kan beli rumah mahal, tak ada makanan. Allah, baik duduk rumah sini kan ada makanan. So mesti nak makan, mesti nak rumah. Itu benda yang manusia nak. Fitrah. Beli rumah boleh tak? Belilah rumah besar-besar mana asal selesa, jangan corang sudah. Boleh. Ustaz Qurtubi dalam buku Fiqh dan Ekonomi dia kata apa? Kalau boleh ada duit beli rumah besar, beli rumah besar. Supaya orang selesa beribadah, supaya tak kacau orang, supaya anak-anak tak cari kenikmatan di luar. Dia ada everything kat dalam rumah, asalkan rumah orang bertakwa tadi.